Zaman kita ini telah menjadi kebiasaan untuk menghabiskan masa berpuasa dengan berbual-bual kosong. Sesetengah ulama berpendapat bahawa berbohong dan mengumpat sememangnya membatalkan puasa. Pada pandangan mereka, kedua-dua perkara itu adalah sama dengan makan dan minum dan lain-lain perkara yang boleh membatalkan puasa. Allah. Walaupun kebanyakan ulama berpendapat bahawa puasa tidaklah batal dengan berbohong dan mengumpat, namun tiada sesiapa pun yang menafikan bahawa dengan melakukan perbuatan-perbuatan itu, keberkatan puasa berterusan hilang. Para masyayikh menulis 6 perkara sebagai adab ketika berpuasa. Adab itu sangat perlu diambil berat oleh sesiapa yang berpuasa. Pertama, menjaga penglihatan daripada memandang sesuatu yang tidak patut. Sehingga dikatakan bahawa seseorang itu jangan memandang dengan syahwat kepada isterinya sendiri, pun apatah lagi kepada wanita yang bukan mahram. Demikianlah juga tempat-tempat yang melalaikan dan tidak harus. Nabi SAW bersabda bahawa penglihatan adalah satu daripada anak-anak panah syaitan. Sesiapa yang menjaga penglihatan kerana takutkan Allah SWT, maka Allah SWT akan mengurniakan cahaya keimanan yang dapat dirasakan kemanisan dan kelazatannya dalam hati. Ahli sufi menafsirkan apa-apa yang tidak patut dipandang sebagai apa-apa sahaja perkara yang boleh mengalihkan tumpuan hati daripada Allah SWT kepada perkara lain. Kedua, menjaga lidah daripada berbohong, mengumpat, bercakap sia-sia, bercakap kotor, bergaduh dan seumpamanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari radhiyallahu taala dinyatakan bahawa puasa adalah perisai bagi seseorang. Itu maka orang yang berpuasa janganlah mengatakan sesuatu yang keji, ejek mengejek dan bergaduh. Jika ada orang yang memulakan pergaduhan, maka katakan kepadanya bahawa saya sedang berpuasa. Jika dia seorang yang bodoh, dia tidak boleh memahami, maka katakanlah kepada hati sendiri bahawa kamu sedang berpuasa dan tidak patut terlibat dalam perkara yang sia-sia ini. Adalah sangat penting untuk menjauhkan diri secara khusus daripada mengumpat dan berbohong, kerana pada pendapat setengah ulama perbuatan itu membatalkan puasa sebagaimana yang telah kita terangkan sebelum ini. Pada zaman Nabi SAW terdapat 2 orang wanita yang berpuasa. Mereka mengalami kelaparan yang teramat sangat sehingga tidak tertanggung lagi. Mereka hampir-hampir akan mati. Para sahabat radhiyallahu anhum telah bertanyakan Nabi SAW tentang mereka. Lalu Nabi SAW telah menghantarkan kepada mereka satu bekas dan telah perintahkan mereka supaya muntah ke dalam bekas itu. Mereka berdua pun muntah dan telah keluar ketulan-ketulan daging dan darah yang dimakan mentah-mentah. Orang ramai kehairanan. Nabi SAW telah bersabda, kedua-dua wanita itu tidak makan rezeki yang halal daripada Allah SWT kerana berpuasa. Namun mereka tidak berpuasa daripada perkara yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Mereka duduk bersama dan mula memakan daging manusia dengan cara mengumpat orang ramai. Dalam hadis ini satu perkara lagi telah dijelaskan, iaitu disebabkan mengumpat puasa seseorang itu akan menjadi lebih susah, sehingga kedua-dua wanita itu hampir mati disebabkan mengumpat semasa berpuasa. Demikianlah juga dengan dosa-dosa lain. Kenyataan ini dikuatkan lagi dengan pengalaman bahawa puasa tidak sedikit pun memberi kesan kesusahan kepada mereka yang bertakwa. Sebaliknya, kebanyakan orang-orang fasik menghadapi keadaan yang buruk. Oleh kerana itu, kalaulah seseorang melakukan puasa tidak memberatkannya, maka cara yang terbaik ialah dengan menjauhkan diri daripada dosa-dosa, khususnya dosa mengumpat pada masa kini telah dijadikan sebagai satu kerja untuk menghabiskan masa berpuasa. Allah SWT telah menggunakan perkataan makan daging saudaramu yang mentah untuk menerangkan tentang mengumpat dalam Al-Quran. Dalam hadis pun banyak kisah yang sedemikian telah dinyatakan dengan jelas. Melalui hadis-hadis ini dapat diketahui bahawa apabila seseorang telah diumpati, maka hakikatnya dagingnya telah dimakan oleh si mengumpat itu. Pada satu hari, setelah melihat beberapa orang sahabat baginda SAW telah bersabda, cungkilah gigi-gigi kamu, cungkilah gigi-gigi kamu. Mereka berkata, hari ini kami tidak makan sedikit daging pun. Rasulullah SAW bersabda, daging saudaramu sipolan terselit di sela-sela gigi kamu.
terdapat diketahui bahawa simpulan itu telah diumpati. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita dalam penjagaannya, kerana kita selalu lalai dalam perkara ini. Bukan sahaja orang awam, bahkan orang-orang beragama pun terlibat sama. Bukan sahaja mereka yang dikatakan ahli dunia, majlis-majlis ahli agama pun umumnya tidak sunyi daripada perbuatan ini. Lebih teruk lagi daripada itu ialah kebanyakan mereka tidak pun menganggap bahawa perbuatan itu sebagai mengumpat. Seandainya ada was-was dalam hati kita sendiri atau orang lain, maka kita akan menepisnya dengan alasan bahawa yang diperkatakan itu untuk memberitahu perkara sebenar sahaja. Nabi SAW telah ditanya oleh seseorang, apakah itu mengumpat? Baginda SAW bersabda, bercakap tentang sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang di belakangnya. Penyual tadi bertanya lagi, bagaimana jika perkara yang diperkatakan itu sememangnya ada padanya? Baginda SAW menjawab, itulah mengumpat. Jika ia sememangnya tidak ada, maka itu adalah fitnah. Pada satu kali Nabi SAW telah berlalu berkatan dua buah kubur. Baginda SAW bersabda, mereka berdua sedang mengalami azab kubur. Seorang daripadanya diazab kerana mengumpat dan seorang lagi diazab kerana tidak berjaga-jaga ketika kencing. Satu hadis Nabi SAW menyatakan, riba ada lebih 70 cabang. Yang paling rendah dan paling ringan ialah sama dengan dosa berzina dengan ibu sendiri. Satu dirham riba adalah lebih dahsyat daripada berzina 35 kali. Sementara riba yang paling buruk dan keji ialah mencemari maruah seorang Islam. Banyak riwayat yang menyatakan sekeras-keras amaran terhadap perbuatan mengumpat dan mencemari maruah seseorang Islam. Hati saya berkinan untuk memilih daripada riwayat-riwayat itu hadis-hadis yang boleh dipercayai lalu dibentangkan di sini, kerana majlis-majlis kita terlibat dengan perkara ini, tetapi tajuk yang sedang dibincangkan adalah berlainan. Maka memadailah setakat ini sahaja. Semoga Allah SWT menjaga kita dari penyakit ini dengan keberkatan doa. Tuan-tuan, semoga Allah SWT juga memelihara saya yang berdosa ini, kerana saya banyak menghidap penyakit-penyakit batiniah. Seorang penyair bermadah, takabur, sombong, jahil, lalai, dengki, dendam dan bersangka buruk, dusta, mungkiri janji, riak, benci, mengumpat dan bermusuh. Apakah lagi penyakit yang tidak ada padaku, ya Tuhan? Sembuhkanlah daku daripada segala penyakit dan tunaikanlah segala hajatku. Sesungguhnya aku mempunyai hati yang sakit dan Engkaulah penyembuh bagi segala penyakit. InsyaAllah tuan-tuan boleh sambungan syarah ni sama esok insyaAllah. Semoga Allah SWT bagi satu tuan-tuan hidayah. Semoga dapat amal sampai kepada Allah. InsyaAllah.